Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar end of chapter yang kedua, di mana tajuk end chapter kita yang kedua adalah AutoCAD Commands dan juga data input teknik. Okay, apa yang kita akan buat hari ini adalah kita akan mempelajari 3 cara untuk memasukkan data di dalam software AutoCAD. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama ialah kita perlu onkan software AutoCAD. Okey, ini adalah AutoCAD 2021 yang telah saya onkan. Jadi ini adalah permukaan pertama yang kita akan tengok dalam software AutoCAD. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita klik pada Start Drawing. Okey. So, bila kita dah start drawing, dia akan bagi tahu dekat atas ni, ini adalah drawing name kita. Okey, drawing name saya adalah drawing 2. Kalau yang baru buka pertama kali, dia akan pergi kepada drawing1.dwg. Okey. Apa yang ada pada kita punya drawing adalah di bahagian bawah kita ada kita punya command line. Okey, yang atas adalah quick menu. Ini adalah kita punya ribbon bahagian atas. Di bahagian sini kita ada pull down menu. Okey, di mana pada pull down menu ni terdapatnya kita punya ribbon. Okey, jika klik pada bahagian atas ni, okey, adalah application menu untuk AutoCAD. Dia akan keluar new, open, save as, import, export, publish, print, drawing utilities dan juga close. Jadi untuk print, okey, dia akan keluar plot, tapi kita tak panggil dia print, kita panggil dia plot. Sebab apa kita panggil dia plot? Sebabnya AutoCAD dia akan menggunakan saiz kertas yang sangat besar sebenarnya. Jadi dia menggunakan mesin plotter, bukannya printer. Tapi untuk tujuan PMP kita di Politeknik, kita masih lagi panggil print walaupun dia sebenarnya plot. Okey, cumanya kita gunakan saiz kertas A4. Kalau ikutkan saiz sebenar dia A3, A1 dan juga A0. Jadi saiznya agak besar dan dia akan menggunakan mesin plotter lah, bukannya printer. Sebab printer kita cuma limit untuk saiz A4 sahaja. Okey, sekarang ni kita akan membuat setup. Yang pertama, iaitu kita kena tukar unit pada kita punya AutoCAD. So, kita klik dekat bawah ni, dekat command line, kita klik dekat sini. Kita type UNITS. Okey, bila kita dah type UNITS ni, units, kita tekan saja enter. Bila kita dah type unit tadi, dia akan keluar pop-up menu macam ni. Okey, pop-up menu macam ni. So, biasanya unit asal untuk AutoCAD adalah inci. Okey, tapi kita perlu setkan AutoCAD kita dalam milimeter. Kita klik pada bahagian precision. Yang asal adalah kita dapati 0.0000. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita klik pada 0. Okey. Jadi bila kita dah klik pada 0, okey, kita dah setkan semua sekali, desimal 0, desimal degrees 0, unit millimeters. Kita akan klik butang okey. Bila kita dah klik okey tadi, kita akan dapati tidak ada apa-apa perubahan berlaku. Tapi sebenarnya kita dah ubah setting AutoCAD kita kepada kita punya unit millimeter tadi. Okey, kalau tengok dekat bawah ni, kita ada command unit. Maknanya kita dah selesai dengan tekan butang OK tadi, kita dah selesai ubah kita punya
unit pada kita punya AutoCAD. Itu adalah langkah pertama yang kita perlu buat bila kita on saja software AutoCAD. Berbalik kepada kita punya EOC 2. Jadi tadi kita dah tengok apa itu AutoCAD. Kita dah setkan kita punya unit. Dan sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan setkan kita punya limit. So macam mana kita nak setkan kita punya limit? Kita akan typekan limit pada command prompt. Kemudian kita akan tengok specify lower left. Sebentar lagi saya akan terangkan daripada software AutoCAD. Kemudian kita akan specify upper right corner. Okey. Kemudian kita akan zoom dan kita akan pilih all. Okey. Dan kita akan tengok nanti apa perbezaan di antara saiz yang asal dengan saiz yang kita dah ubah pada drawing limit kita. Baik. Sekarang ni kita akan tetapkan limit pada kita punya AutoCAD. Apa yang perlu kita buat ialah kita klik pada command, kita type LIMITS. Okey, kemudian kita tekan enter. Apa yang berlaku ialah kita tengok di bahagian bawah ini. Okey, dia ada tulis limit specify lower left corner or on off. Okey, nilai asal kita adalah 00. Di manakah kedudukan lower left corner ni? Lower left corner kita adalah pada bahagian bucu kiri bawah. Okey, di bahagian bucu kiri bawah kertas kita. Pada drawing area ini kita punya drawing area. Sebelah kiri bawah adalah di sebelah sini. Ini adalah titik kita yang pertama iaitu 0, dan kita tetapkan saja nilai itu 0,0. Kemudian kita tekan enter. Apa yang berlaku sekarang ni ialah dia suruh kita tetapkan limit specify upper right corner, di mana untuk upper right adalah pada kawasan drawing area kita di sebelah bucu kanan. Okey, maknanya tadi lower left di bawah dan kita punya upper right di sebelah kanan. So apa unit yang kita nak pakai? Kalau 420,297. Okey, ini adalah saiz A3 landscape. Sebab apa landscape? Sebab paksiat kita adalah 420 mm dan kita punya tinggi adalah 297 mm. So kita masukkan saja nilai 420,297. Kemudian kita tekan enter. Okey. Apa yang kita perlu buat selepas kita setkan kita punya limit ni? Okey. Kita tekan Z OOM untuk zoom. Kita tekan enter. Dan dekat bawah ni ada tulis banyak. Zoom all, center, dynamic, extend, previous, scale, Windows object ataupun real time. Okey. So sekarang ni yang kita perlu buat ialah kita klik ALL all dan kita tekan enter. So kalau perasan kita punya saiz kertas ini kita telah setkan keseluruhan view ni adalah pada 420 kali 297 iaitu saiz A3 landscape. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi pada AutoCAD command pula. Okey. Yang pertama ialah typing command. Okey. Typing command ni kita boleh buat pada command line. Okey. So sebagai contoh, kita nak melukis satu garisan, kita boleh klik pada kita punya ribbon tu bahagian atas ataupun kita type pada command line dengan menulis LINE, tekan enter. Okey, ataupun kita type L kemudian tekan enter. Okey. Kenapa kita perlu tekan enter? Tekan enter ni merupakan satu proses untuk melengkapkan kita punya command.
Okey, kalau kita tekan enter, maksudnya command tersebut tidak boleh berlaku. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan reissuing the last command, iaitu kita nak panggil balik command yang kita dah buat sebelum ini. Sebagai contoh, saya telah melukis satu garis lurus. Okey, jadi setelah saya lukis, saya dah siap garisan saya. Kemudian saya keluar daripada garisan tersebut. Saya tekan escape. Okey. Jadi setelah saya tekan escape, saya nak lukis semula garisan. Apa yang perlu saya buat ialah saya tekan enter sahaja. Maka command sebelum ini iaitu line akan keluar semula. Okey. So saya tak perlu lagi type line ataupun L enter. Saya cuma perlu tekan enter sahaja untuk panggil command yang sebelumnya. Okey. Dan satu lagi cara ialah kita tekan spacebar. Okey. Fungsi spacebar adalah sama dengan fungsi enter. Okey. Fungsi spacebar sama macam fungsi enter. Dia adalah satu command yang digunakan untuk melengkapkan command lah. Okey. Yang ketiga adalah untuk kita cancelkan command. Contoh, saya nak lukis bulatan, tetapi saya termasukkan command line pada saya punya command. Okey. Apa yang saya perlu buat ialah saya tekan escape untuk cancelkan line dan saya boleh masukkan command untuk membuat bulatan. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan dalam software AutoCAD. Okey, baik. Jadi untuk memulakan lukisan, untuk AutoCAD command, ada beberapa cara lah. Tapi yang kita tengok tadi adalah menggunakan kaedah typing. Okey, cara yang pertama ialah kita gunakan ribbon. So, saya boleh klik saja dekat sini, line. Okey, saya klik dan saya boleh melukis garisan. Okey, ini adalah contoh. Okey, saya tekan escape untuk membatalkan command. So, sekarang ni ada garisan terlebih. So, saya nak keluar daripada lukisan saya tekan escape. Okey, maknanya command line tadi kita dah keluar. Cara yang kedua ialah kita gunakan cara menaip command. Yang pertama tadi saya type line. Kemudian saya tekan enter. Maka kalau tengok dekat bawah tu specify first line ini saya letak dulu. Okey. 1 2 3 4 ni contoh saja. Okey. So ada lebihan ni saya nak keluar, saya tekan escape. Okey. Ataupun saya boleh guna kaedah saya type L sahaja. Saya tekan enter. So, secara automatik kalau kita perasan, ejaan line adalah L di bahagian depan. Kita type L tadi, kemudian kita tekan enter. So, kita boleh melukis garisan. Okey, menggunakan command yang berbeza. Okey, tekan escape. Satu menggunakan ribbon, yang kedua kita gunakan menaip penuh ejaan line, dan ketiga adalah kita nak melukis garisan, kita type saja L dan juga tekan enter. Okey. Reissuing AutoCAD command. Tadi saya dah lukis line. Saya nak panggil balik line tanpa saya klik ribbon, tanpa saya type di bahagian command line. Okey. Jadi apa yang saya tekan adalah enter. So secara automatik kalau kita perhatikan dekat bahagian bawah, command line ini telah dipanggil semula. Jadi saya boleh melukis garisan. Okey. Kemudian untuk cancel saya tekan escape. Tadi saya tekan butang enter. So saya nak panggil balik command line tapi menggunakan kaedah yang terakhir iaitu saya tekan spacebar. Okey, sekarang saya tekan spacebar. Secara automatik keluar juga di bahagian bawah ini line punya command. Okey. Ini bermaksud butang enter dan butang spacebar adalah benda yang
sama. Okey. So saya dah berjaya lukis garisan. So saya nak cancelkan, saya tekan escape. Okey. Saya bagi contoh yang kedua. Saya lukis line, enter. Okey, saya melukis satu garisan sebagai contoh. Kemudian saya lukis bulatan. Okey. So bila saya dah selesai lukis bulatan, saya nak panggil balik bulatan saya. Okey. Saya tekan saja spacebar. So automatic saya boleh lukis bulatan. Dapat So maknanya tadi bila saya lukis garisan, kemudian saya lukis bulatan. Bila selesai bulatan, saya nak panggil balik bulatan, saya cuma perlu tekan enter saja. Sekali lagi, saya tekan enter, saya akan panggil balik saya punya bulatan. Okey. Dapat? Baik. Seterusnya kita akan mempelajari data input teknik. Di mana data input teknik ini adalah cara-cara untuk kita memasukkan data, okey, untuk melukis menggunakan software AutoCAD. So yang pertama adalah random point teknik. Okey, di mana kita akan klik di mana-mana saja kawasan drawing area kita untuk kita melukis pada software AutoCAD. Yang kedua adalah absolute coordinate teknik, di mana absolute ni kita akan gunakan paksi X dan paksi Y kedua-duanya untuk melukis menggunakan software AutoCAD. Yang ketiga, relative coordinate teknik, di mana kita akan menggunakan pergerakan pada paksi X ataupun paksi Y untuk melukis menggunakan software AutoCAD. Yang terakhir adalah polar coordinate teknik, di mana kita akan menggunakan jarak dan juga nilai sudut, okey, untuk melukis menggunakan software AutoCAD. Sebentar lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak melukis menggunakan keempat-empat kaedah. Baik, kita akan tengok cara melukis menggunakan kaedah random. Jadi saya klik line, ataupun saya boleh type L di bahagian bawah, okay, untuk melukis garisan, dan saya pick mana-mana tempat untuk memulakan saya punya lukisan. Okey, sudah selesai, saya tekan escape. Ini amat mudah. Maknanya untuk permulaan lukisan, saya boleh klik di bahagian mana-mana saja yang saya nak untuk membuat lukisan. Bila dah selesai, saya tekan escape. Baik, ini adalah kaedah yang pertama dalam melukis lukisan di dalam AutoCAD. Okey, kita tengok absolute coordinate. Okey, untuk absolute coordinate kita akan menggunakan paksi X dan juga paksi Y. Okey, di mana semua point berpunca daripada origin kita, iaitu 00. Okey, origin kita adalah 00. Di mana 00 ni adalah pada kita punya lower left corner. So, untuk contoh, kita nak melukis satu garisan seperti ini. Okey, kita nak melukis petak seperti ini. Kita type line pada command line, ataupun kita klik pada line icon. Okey. Kemudian di bahagian bawah pada command line akan keluar specify first point. Okey. Kita masukkan nilai 1,1 dan kita tekan enter. Jadi dia sebenarnya akan bermula pada titik ini. Okey, dia akan bermula pada titik ini, 1,1. Setelah kita tekan enter tadi ni, titik ni berada di sini. Pada bahagian command line, dia akan tulis specify next point or undo. Kita masukkan nilai seterusnya adalah 2,1. Maka titik yang ini tadi, dia akan bergerak ke sini, kepada titik 2,1.
1 dan terhasil satu garisan. Okey. Setelah itu keluar lagi specify next point. Kita masukkan nilai 22. So pergerakan daripada titik ini naik ke atas pada koordinat 2, 2. 2 paksi X, 2 paksi Y. Okey. Kemudian keluar pula specify next point or undo. Kita masukkan nilai 1,2 kemudian kita tekan enter. Maka point ini akan bergerak daripada 2, 2 tadi akan pergi kepada paksi 1, 2 di sini. Okey. Dan akhir sekali specify next point or undo, kita akan pergi balik kepada 1,1. Okey, kalau kita perhatikan, pergerakan kita adalah pada 1, 1, pada paksi X1, pada paksi Y1. Origin kita adalah 0, 0. Bermaksud, sebagai contoh, jika 0, 0 berada di sini, maka nilai 1, 1 permulaan lukisan kita adalah berada di sini. Okey. So, bila kita masukkan koordinat 2, 1, dia akan bergerak 2 titik. 1, 2 pada paksi X dan 1 pada paksi Y. Adakah paksi Y bergerak naik ke atas? Tidak. Sebab apa? Paksi Y di sini masih lagi sama. Okey. Untuk naik ke atas, kita akan klik pada 2,2. So, pergerakan pada paksi X tetap pada 2 di sini. Sebab sama. Dan pergerakan kita punya paksi Y adalah pada 1 langkau. So, kalau kita letak kat sini tadi, paksi X bergerak daripada 1 langkau jadi 2. Kemudian bergerak paksi Y daripada 1 kepada 2. Paksi X bergerak? Tidak. Sebab dia pada koordinat yang sama. Okey. Kemudian kita letak 1, 2. Dia akan bergerak patah balik kepada paksi X 1. Dan paksi Y berubah? Tidak. Okey, yang berubah hanya paksi X sahaja. So, yang terakhir sekali bergerak kepada 1, 1. Dia akan bergerak kembali kepada asal. Itu adalah absolute coordinate menggunakan kaedah paksi X dan juga paksi Y. Baik, seterusnya kita ingin melukis menggunakan kaedah relative coordinate. Di mana relative coordinate kita akan menggunakan jarak X dan juga jarak Y. Di mana kita akan mengatur pergerakan untuk paksi X dan juga kita akan mengatur pergerakan pada paksi Y. Okey. Salah satu paksi ini akan diletakkan nombor kosong kerana pergerakan hanya berlaku pada satu-satu paksi saja. Jika kita masukkan paksi X nilai 1, paksi Y kosong, maka pergerakan akan berada pada paksi X. Jika kita letakkan paksi X kita kosong, paksi Y kita 1, maka pergerakan akan menghala ke arah paksi Y. Okey. Bagaimana untuk memasukkan nilai kedua-dua arah? Okey, jika kita letak paksi X jarak dia 1, paksi Y jarak dia 1, maka kita akan dapat garisan serong sebab dia bergerak satu ke arah X dan satu ke arah Y, maka lukisan kita akan dapat serong. Okey. Itu untuk lukisan menghala ke arah kanan dan juga atas. Bagaimana untuk menghala ke arah kiri dan juga bawah? Okey, untuk menghala ke arah kiri bermaksud pergerakan pada paksi X. Okey, masih lagi pergerakan pada paksi X. Maka untuk ke arah kiri, nilai dia adalah negatif 1. Maka pergerakan akan berada pada paksi X ke belakang, ke kiri. Negatif 1 bermaksud ke kiri, Y kosong maksudnya dia hanya ke kiri. Okey, untuk ke bawah pada paksi Y, kita akan letakkan distance pada paksi X kosong, maka tiada pergerakan pada paksi X, maksudnya dia letakkan ke kiri ataupun ke kanan. Nilai Y kita letak negatif 1, maka dia akan turun ke bawah. So, untuk nilai 1X, bermaksud dia ke kanan. Nilai negatif 1X, dia akan bergerak ke kiri.
nilai kosong tiada pergerakan pada paksi X. Okey, untuk paksi Y, nilai 1 dia akan naik ke atas. Okey, untuk nilai negatif 1 dia akan menghala ke bawah. Dan untuk kosong dia tidak bergerak di mana-mana. Okey, itu adalah asas untuk relative coordinate. Okey, kita tengok nilai untuk relative. Sebagai contoh, kita nak lukis satu garisan, kita klik L, kemudian kita klik enter. Kita pilih satu point. Okey, kita letak alias 1. Alias bermaksud kita akan menggunakan kaedah relative. Alias 1, 0. Bermaksud pergerakan pada paksi X adalah 1. Tiada pergerakan pada paksi Y. Maknanya dia bergerak pada paksi X saja. Okey. Kemudian yang kedua, kita letak alias 0, 1. Alias 0, 1. Bermaksud tiada pergerakan pada paksi X, tapi ada satu pergerakan pada paksi Y. Dapat? Okey. Yang ketiga, bila kita tengok di sini, alias negatif 1, 0. Bermaksud tiada pergerakan pada paksi Y. Maknanya dia hanya akan bergerak pada paksi X. Negatif 1 bermaksud dia akan ke kiri. Okey, nampak? Alias negatif 1, 0 dia akan bergerak pada paksi X sahaja. Okey, seterusnya yang terakhir adalah alias 0, negatif 1. Okey, ini tak dinyatakan dalam ni. Alias 0, negatif 1, enter. Bermaksud tiada pergerakan pada paksi X. Hanya ada pergerakan pada paksi Y, iaitu ke arah bawah. Kenapa ke arah bawah? Sebab dia negatif 1. Okey, ini adalah cara untuk kita melukis menggunakan kaedah relative coordinate. Baik. Cara melukis yang terakhir adalah menggunakan kaedah polar coordinate. Okey, polar coordinate ni kita akan menggunakan alias distance dan juga sudut. Okey. So kita akan masukkan jarak pada sudut mana yang kita nak lukis. Okey. Kita perhatikan pada sudut ini. Lihat betul. Jika kita nak melukis menggunakan AutoCAD, kita akan bermula daripada kosong. Dia akan bergerak ke arah atas untuk 90 darjah. Kemudian 180 darjah. Kemudian 270 darjah. Dan patah balik kepada kosong darjah. Ini bermaksud 360 darjah adalah sama dengan kosong darjah. Sudut terakhir adalah 359 darjah. Sebab apa? Nilai 360 darjah adalah sama dengan nilai kosong darjah. Jadi sudut-sudut ini kita boleh masukkan nilai dia. Tak kisahlah kalau misalnya kita contoh di sini kita ada nilai 15, 30, 45, 60, 75, 90. Kalau kita nak masukkan nilai 17, 18, 19 pun boleh, tidak ada masalah. Ini adalah sebagai contoh dan juga panduan untuk kita melukis menggunakan kaedah pola. Okey. Jadi untuk melukis kita akan masukkan nilai jarak dan juga nilai sudut. So sudut kita adalah berlawan arah jam. Start bermula daripada 0, 90, 180, 270 dan juga kembali kepada 360 darjah ataupun kosong. Okey, baik. Cara melukis. Okey. Cara melukis untuk nilai seperti ini. Okey, pergerakannya sama. Okey, kita lukis line, kita klik line, tekan enter. Okey, kita letak pada satu titik. Okey, untuk bergerak satu jarak ke kanan. Okey, maka kita akan menggunakan alias 1. Alias 1 bermaksud jarak ini adalah 1 pada sudut kosong darjah. Okey, kalau kita perhatikan, sudut kosong darjah adalah pada paksi X ke sebelah kanan. Okey, kosong darjah adalah paksi X ke sebelah kanan. Maka kita akan bergerak kita punya lukisan satu jarak ke arah kanan. Okey, pada alias 1 sudut kosong. Okey,
Titik yang ketiga, ini tadi titik pertama ada titik permulaan, titik yang kedua. Titik yang ketiga, titik seterusnya adalah alias 1, sudut 90. Maknanya jarak dia adalah 1, bergerak ke atas 1, okey, pada sudut 90 darjah. Macam mana kita tahu ke atas? Okey, sebab sudut 90 adalah bersamaan dengan paksi Y. Dapat? Okey. Seterusnya, alias 1, sudut 180. Bermaksud pergerakan adalah 1 pada sudut 180 darjah. 180 darjah dia adalah pergerakan ke arah kiri. Dapat? Tadi kosong ke sebelah kanan, 180 ke sebelah kiri. Okey. Jadi yang terakhir, okey, kalau tengok di sini, alias 1 sudut 270. Bermaksud pergerakan dia adalah 1, okey, pada sudut 270. 270 bermaksud ke arah bawah, negatif Y. Okey, kalau kita nak lukiskan sudut yang serong, okey, kita kena gunakan kaedah trigonometri. Sebab apa trigonometri? Sebab panjang ini kita tak tahu. Panjang ini kita perlu kira berdasarkan panjang pada paksi X dan juga panjang pada paksi Y. Maka barulah kita akan dapat panjang serong tersebut berserta dengan sudutnya sekali. Okey. Kalau misal kata kita tengok pada tips ni, entering polar coordinate alias 3, okey, sudut 315 darjah, okey, is equal as entering 3 sudut negatif 45. Okey. Sini adalah sudut 45 darjah. 315 adalah juga 45 darjah tapi di bahagian bawah. Okey. Kalau atas 45, bawah negatif 45. Kalau di atas 135, di bawah adalah negatif 135. Itu adalah cara mudah. Tapi untuk mudah sebenarnya, kita lukis mengikut kita punya nilai sudut 0 sehingga 359. Sebab apa? 360 bersamaan dengan 0 darjah. Okey. Selesai untuk pola koordinat. Baik, saya akan melukis satu lukisan lebih kurang seperti ini. Okey. Lebih kurang Okey. Di mana nilai koordinat yang sini adalah bermula daripada 0,0. Kemudian di sini adalah nilai dia koordinat adalah 100,0. Di sini adalah 200,0. Sorry. Di sini adalah nilai dia 200,100. Titik di sini adalah 200,200. Di sini adalah nilai dia 0,200. Okey. Ini adalah contoh lukisan yang saya akan lukis menggunakan software AutoCAD. Okey, baik. So, ini adalah menggunakan kaedah absolute coordinate. Jadi, kita nak tahu juga jarak di antara punca A
C, D dan juga E. Berapa jarak-jarak daripada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E dan E kembali kepada D. So, kalau kita tengok secara pengiraan, di sini jarak dia adalah 100. So, pada titik ini, jarak daripada sini ke atas adalah 100. Jarak daripada sini ke sini juga adalah 100. Tapi, apakah jarak X? Okey. Untuk mencari nilai X, kita perlu gunakan kaedah trigonometri, di mana kita akan buat punca kuasa 2, 100 kuasa 2 untuk yang ini, campur dengan 100 kuasa 2. Maka kita akan dapat lebih kurang panjangnya adalah 141.42 mm. Mana dapat ini mm ni? Ini adalah unit asal yang kita dah gunakan daripada awal tadi, bila kita setting kita punya unit. Okey. So, nilai X adalah 141.42. Okey. Berapakah jarak ini? 100. Jarak sini 200. Jarak ke bawah 200. Okey. Di mana kita akan guna jarak ini? Okey, jarak ni berapa kita nak guna? Masa kita gunakan kaedah relatif dan juga kaedah polar, barulah kita akan gunakan jarak-jarak tersebut. Baik, kita akan melukis berdasarkan contoh yang saya berikan tadi. Okey, kita akan bermula dengan kaedah absolute koordinat. Jadi saya akan klik line, enter. Saya klik line, enter. Saya akan start dengan 0,0, enter. Perhatikan pergerakan line pada saya punya crosshair ni. Saya akan masukkan nilai pada di bawah sini. Okey. Next point saya, kalau ikutkan pada koordinat adalah 100. 100,0. Perhatikan, saya punya garisan bergerak daripada 0 kepada 100. Okey, perhatikan lagi. Nilai koordinat seterusnya adalah 200, 100. Maka, kalau kita perhatikan, pergerakan koordinat adalah pada 200 dan juga 100. Okey. Perhatikan lagi. Okey, koordinat seterusnya adalah 200, 200. Okey, jadi pergerakan tu kita boleh nampak. Seterusnya, koordinatnya adalah 0, 200. Okey, dia bergerak ke kiri. Okey, dan akhirnya kepada akhir sekali adalah pada 0, 0. Okey. So, dia akan berakhir pada 0, 0. Dan bila dah selesai, saya akan tekan escape. Okey. Itu kaedah absolute. Okey. Kita gunakan kaedah relatif untuk koordinat dan jarak yang sama. Okey. Jadi, saya akan gunakan line juga. Enter. First point saya adalah 0, 0.
So kalau perhatikan, titik permulaan adalah sama. Yang kedua adalah kita akan tengok nilai dia pergerakan pada paksi X dan juga paksi Y. So jarak di antara sini dan juga sini berapa tadi? Nilai dia adalah 100. Jadi kita akan letak alias 100, kosong. Maka kalau kita tengok mouse tadi crosshair tadi berada di sini dan dia telah bergerak ke arah poin yang kedua. Okey, poin seterusnya kita akan buat pergerakan alias 100 ke sebelah kanan dan 100 ke atas. Okey, kita tahu tadi kita kira jarak dia sini 100, ini 100. Sebab itu kita tengok tadi dia punya jarak. So 100, 100. Enter. Maka poin kita telah bertukar ke arah atas. Okey. So sekarang poin kita berada di sini. Poin kita berada di sini. Jangan tengok pada crosshair, tengok pada poin. Seterusnya saya masukkan nilai alias. Naik ke atas, panjangnya juga 100. Sorry, paksi X tidak bergerak. Paksi Y saja bergerak. Maka paksi X saya kosong. Dan nilai Y saya adalah 100. So, pergerakan hanya berlaku pada paksi Y. Okey, seterusnya alias dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak 200. Okey, so bila bergerak ke kiri mesti ada negatif 200, kosong. Maka kalau kita perhatikan dia sudah bergerak ke arah kiri sebanyak 200 pada paksi X saja, paksi Y tak bergerak. Okey, untuk menghala ke arah bawah dia adalah negatif Y. Maka saya akan masukkan nilai alias dia adalah kosong. Sebab apa kosong? Sebab paksi X tidak bergerak dan yang hanya bergerak adalah pada paksi Y saja, iaitu negatif 200. Maka garisan saya kembali kepada titik asal. Dah selesai, saya tekan escape. Okey, ini adalah kaedah pembuktian di mana kaedah absolute dan relatif walaupun menggunakan kaedah yang berbeza, kita boleh gunakan pada garisan yang sama. Okey. Baik. Kaedah yang terakhir adalah menggunakan kaedah pola. Di mana kaedah pola ni kita akan menggunakan jarak dan juga kita punya sudut. So, saya akan gunakan line. Okey. First point saya adalah 0,0 pada titik asal yang sama. Kemudian kita akan ambil jarak pada point B, point yang kedua, point B dan juga sudut. Di mana point B kita letak alias 100 dengan sudut kosong. Kenapa sudut kosong? Sebab kita nak pergerakan berlaku pada paksi X. So, kita punya crosshair sudah berubah kepada, kita punya titik tadi sudah berubah kepada point yang kedua. Okey, seterusnya kita sudah ada jarak yang ini. Okey, jarak yang ini dah ada, sudut sahaja yang kita nak kena cari. Okey. Jadi sudutnya kita tak tahu, panjang kita dah tahu. Berapa panjang dia? 141.42. Okey, jadi kita akan letak alias 141.42 dengan sudut 45 darjah. Jadi, macam mana tahu 45 darjah? Sebab panjang antara paksi X dan paksi Y adalah sama. Jadi, kita automatik kita akan kira sudut dia adalah 45 darjah. So, panjang kita betul 141.2 bergerak pada poin yang ketiga ataupun poin C. Jadi, kita akan bergerakkan kita punya garisan ke atas. Kita letak alias jarak
100 dengan sudut 90 darjah. Sebab apa 90 darjah? Dia akan bergerak pada paksi Y. Okey, kita tekan enter. So, dia akan naik ke atas. Kemudian, point yang ke-4 ataupun point E, kita akan letak alias 200, jarak 200 pada sudut 180 darjah. 180 darjah ke mana? Ke arah kiri. Saya tekan enter, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kemudian kita nak buat pergerakan ke bawah. Okey, ke bawah sudut dia adalah 270 darjah. Pada jarak 200, kita letak alias. Okey, jarak 200 pada sudut 270 darjah. Saya tekan enter, maka dia akan kembali kepada yang asal. Bila dah selesai, saya tekan escape. Okey, maka selesai sudah kita mempelajari 3 kaedah input, iaitu absolute koordinat, di mana kita menggunakan paksi X dan juga paksi Y. Kaedah yang kedua, kita gunakan kaedah relatif, iaitu kita gunakan jarak X dan juga jarak Y. Dan kaedah yang ketiga, kita gunakan kaedah polar koordinat, di mana kita gunakan jarak dan juga sudut. Jadi selepas ini, saya harap pelajar-pelajar dapat mencuba soalan yang ada di dalam end of chapter. Sekian saja untuk tutorial kali ini dan pembelajaran kali ini. Saya harap para pelajar dapat faham dan dapat melukis menggunakan ketiga-tiga kaedah yang telah dipelajari tadi. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi.